Kewujudan cahaya mata dalam kalangan keluarga pastinya memberikan kebahagiaan dan juga kegembiraan untuk institusi kekeluargaan. Namun begitu, apabila kita melihat beberapa situasi, kehamilan bukanlah sukar bagi sesetengah wanita. Kadang-kadang sampai menuding jari antara satu sama lain, siapakah yang salah dalam kegagalan mendapatkan zuriat, sama ada si suami ataupun si isteri. Hakikatnya, masalah kesuburan ini memberi impak dan juga kesan terhadap wanita mahupun lelaki. Itulah topik yang akan kita bincangkan, masalah kesuburan lelaki atau wanita dalam Hello Doktor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, apa khabar? Kita kembali dalam Hello Doktor pada minggu ini. Seperti yang saya katakan tadi, kita ada topik iaitu masalah kesuburan lelaki atau wanita. Siapakah yang mungkin ini merupakan topik bagi mereka? Harapnya sama-samalah kita sama-sama saksikan selama 1 jam ini sahaja. Kerana kita akan bincangkan tentang mungkin faktor dan apakah rawatan yang sesuai, bagaimana ianya boleh berlaku, adakah ianya faktor genetik. Segala persoalan-persoalan yang kita dapat, kita akan bersama-sama untuk bertanyakan kepada pakar kerana akan jawab satu persatu untuk kita ada ilmu dan tahu mengapa mungkin selama ni usaha bagi setiap pasangan itu agak tidak membuahkan hasil dari segi ingin mendapatkan zuriat. Jadi itulah topik kita akan kita bincangkan. Jangan lupa untuk ikuti kami dalam Hello Doktor TV3 Facebook kerana kita ada muat naik beberapa poster. Setiap minggu kita akan muat naik untuk anda mungkin berikan komen, tinggalkan persoalan maupun pandangan anda, dan jangan lupa untuk hubungi kami di nombor yang telah pun tertera di kaca TV anda sekarang ni untuk kalau ada masa nanti kita chit-chat sedikit ya. Berkaitan dengan topik kita pada hari ini, masalah kesuburan lelaki atau wanita. Okey, kalau anda mungkin ada pendapat ataupun pengalaman anda, dan kita juga akan bawakan pada hari ini bukan sahaja doktor, kita akan bawakan seorang pesakit yang telah pun mengalami situasi ini. Namun begitu ada cara rawatan yang telah pun dilalui oleh pasangan ini sehinggalah dikurniakan cahaya mata. IVF antara rawatan yang dilakukan oleh beberapa pasangan kan saya pasti, tapi mungkin perjalanan setiap pasangan itu berbeza. Jadi kita akan tinjau apakah pula pengalaman pasangan ini bersama dengan kami dalam Hello Doktor nanti selama 1 jam ini. Jangan ke mana-mana tahu. Okey, kita nak kongsikan bersama dengan anda dulu sedikit pemahaman. Kita dapat tanyalah beberapa orang awam, adakah mereka faham dan mengetahui tentang kesuburan. Masalah kesuburan lelaki atau wanita ni, jom sama-sama kita saksikan. Apa yang saya faham tentang kesuburan adalah keupayaan menghasilkan zuriat sama ada dari lelaki maupun wanita. Maksudnya lelaki ada tahap kesuburan dia dan wanita pun ada tahap kesuburan dia pada sesuatu masa. Apa yang saya faham tentang kesuburan adalah pasangan yang perlukan zuriat perlu subur. Sekiranya tak subur, kemungkinan untuk mendapat zuriat memang sukar. Yang saya faham tentang kesuburan ialah merupakan keupayaan manusia membiak secara semula jadi. Lawan kepada kesuburan ialah kemandulan. Melalui pembacaan saya, kesuburan manusia bergantung pada faktor-faktor seperti nutrisi, kelakuan seks, budaya, naluri, masa, ekonomi dan gaya hidup dan emosi seseorang itu. Sebagai ukuran, kadar kesuburan ialah bilangan anak yang lahir bagi setiap individu. Kedua-dua perempuan dan lelaki mempunyai kitaran hormon yang menentukan bila seseorang perempuan boleh mula mengandung dan bila seseorang lelaki menjadi cukup kejantanan. Itu yang akan kita bincangkan dan juga pemahaman setengah yang dapat kita kompilasikan untuk anda semua, dan pastinya anda mempunyai pengetahuan dan juga pemahaman yang berbeza. Bila kita bercerita tentang kesuburan ni, jangan ingat macam seorang satu pihak sahaja, si suami sahaja ada masalah ataupun si isteri sahaja. Kita kena tahu yang mungkin ini ada dari sudut kesihatan yang perlu kita ketahui, wanita maupun lelaki. Apakah mungkin masalah kesuburan yang berisiko untuk dialami oleh kedua-duanya. Okey, kita bersama dengan pakar pada hari ini. Saya seronok untuk bincangkan kerana ini antara topik yang sering kali diminta juga oleh mereka. Seperti mana yang anda dapat saksikan ni, Dr. Murizah Muhammad Zain, pakar perunding ONG Reproductive Medicine, Jabatan ONG Hospital Sultanah Bahia Alor Kedah. Assalamualaikum, Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, doktor terima kasih bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Mungkin saya pun pertama kali bersama dengan doktor kan doktor. Kita terus sahaja doktor, kita bercerita tentang masalah kesuburan sama ada lelaki atau wanita merupakan topik kita pada hari ini. Mungkin kita boleh mulakan dengan sistem pembiakan bagi lelaki dan wanita untuk kita lebih faham apa topik yang kita nak bawakan pada hari ini. Baik. Terima kasih kepada Ani Mizati selaku pengacara majlis pada hari ini. Juga kepada TV3 yang sudi menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi tentang masalah kesuburan ini. Saya rasa kita mulakan dulu dengan apa yang kita katakan sebagai tidak subur lah. Jadi kalau kita lihat, tidak subur ni kita definisikan sebagai seorang tu tidak berjaya untuk hamil setelah dia mencuba selama setahun. Kita ambil kat situ setahun ya. Dan kenapa kita ambil setahun? Sebabnya adalah kalau kita lihat pasangan yang normal yang cuba untuk hamil lebih kurang 85% akan berjaya hamil dalam tempoh setahun. Meninggalkan lebih kurang 15% yang memang sukar untuk hamil dan memerlukan bantuan ataupun pemeriksaan lanjut daripada pakar lah. Jadi sebab itu kita mengambil tempoh setahun itu ya. Tetapi walau bagaimanapun bagi seorang yang mungkin telah berusia sedikit, maknanya lebih daripada ataupun dia Doktor maaf. kesihatan. Okey, doktor maaf. Ya? Kita tertinggal lebih daripada usia berapa tadi? Kalau lebih dari 35 tahun, Okey. maknanya dia dah cuba 6 bulan dah cukup untuk dia datang untuk berjumpa dengan doktor untuk kesuburan terutamanya seorang perempuan ini sangat berkait dengan usia ya. Okey. Dan kita faham tentang takrifan itu, kemudian kita lihat pula dari segi kemungkinan untuk seorang itu hamil pada setiap bulan pada seorang yang normal, setiap bulan dia mencuba. Berjaya untuk hamil. Cycle fecundity ataupun keupayaan natural untuk seorang tu mengandung hanyalah sekitar 20 dan dia semakin wanita itu semakin meningkat ya. Dan satu lagi yang saya rasa saya nak tekankan sini adalah kita panggil infertility primer. Orang tu tak pernah langsung hamil. Dan keduanya adalah infertility sekunder. Sekunder ni maknanya dia dah pernah hamil. Pula. Yang ni saya rasa kena tekankan sebab kadang-kadang orang rasa comfortable, dia rasa selesa, dia dah ada anak seorang kan, dia tunggu mengharapkan dia mengandung tanpa dia membuat rawatan. Sedangkan orang yang dah pernah hamil pun boleh mengalami masalah tidak subur ini yang kita kenali sebagai secondary infertility. Okey, maknanya itu pun akan mengambil masa dalam setahun selepas dia berusaha juga. Ya, so tak perlulah tunggu sangat lama sebab kita kata dia dah comfortable sebab dia dah pernah ada anak. Terbukti kesuburan ya. Sedangkan kesuburan itu sama ada pada perempuan ataupun pada lelaki dia boleh menurun dan ada sebab-sebab yang kita kena periksa sebenarnya. Doktor, kita kena sentuh sedikitlah mungkin tentang sistem pembiakan lelaki dan wanita. Okey. Yang mungkin boleh dikongsikan. Saya ada bawa sikit diagramatik kat sini lah tentang organ reproduksi wanita. Okey. Kalau saya boleh tunjuk di sini, wanita ada organ reproduksi yang penting untuk wanita dan kesuburannya. Kita ada rahim, iaitu rahim ni adalah tempat bayi itu dikandung. Kita ada tube fallopian kiri dan kanan. Tube fallopian ini adalah tempat pertemuan antara benih lelaki dan benih perempuan. Dan kita ada kilang telur pada seorang perempuan, sepasang kilang telur kiri dan kanan yang mengeluarkan telur setiap bulan. Jadi untuk hamil, dia memerlukan beberapa perkara asas ya. Apa dia perkara asas? Pertamanya, seorang itu mesti boleh melakukan hubungan kelamin ya. Mesti sexual intercourse tu mesti boleh terjadi. Sebab kita ada pesakit ya, dia tak boleh hamil, tapi sebenarnya dia tidak boleh melakukan hubungan seks. So syarat pertama, hubungan seksual mesti boleh terjadi. Nombor dua, dia mesti mempunyai jumlah sperma yang cukup. Maknanya pasangan lelakinya mesti menghasilkan jumlah sperma serta kualiti sperma yang baik ya. Nombor tiga, dia mesti mempunyai tube fallopian yang tidak ini adalah tempat pertemuan di antara benih perempuan dan benih lelaki. Nombor empat, dia mesti mempunyai kilang telur yang menghasilkan setiap bulan
telur ya, menghasilkan ovulasi ataupun mengeluarkan telur setiap bulan, dan akhirnya dia perlu mempunyai rahim yang normal lah. Sebab kalau rahim ni ada, misalnya ada fibroid ataupun ada polip ataupun tisu lebihan dalam dinding rahim, dia mungkin sukar untuk menempel, janin itu menempel. So 5 perkara asas ini perlu adalah pada pasangan yang ingin untuk hamil. Baik. Saya tak ada model organ reproduksi lelaki, tapi pada lelaki yang penting adalah dia boleh mengeluarkan air mani, dan air maninya itu adalah dalam kuantiti serta kualiti yang normal. Yang itu kita perlu buat analisa lah untuk tentukan. Baik, itu berkaitan dengan ujian kesuburan dan juga penjelasan doktor tu. Bila melihat kepada gambar tu, kita dapat bayangkanlah bagaimana mungkin ini juga yang akan dilakukan dari beberapa sektor ataupun faktor yang diperlukan kan. Jom kita tengok pula macam tadi yang dimaksudkan oleh doktor, gambar yang dapat kita tunjukkan di sini sistem pembiakan bagi lelaki. Ini ya doktor, mungkin lebih kurang sama dengan wanita, cuma mungkin perbezaan dia di bagaimana untuk kita jelaskan doktor? Okey, pada lelaki, organ reproduksi yang penting itu adalah kelenjar testis tu ya. Kelenjar testis tu dia akan menghasilkan, itu adalah kilang tempat menghasilkan sperma. Selepas sperma ataupun anak benih itu dihasilkan, sperma ini akan melalui, kita panggil ductus itu, saluran pengangkut, dan akan diangkut dan akhirnya dikeluarkan dalam air mani sebenarnya. Jadi organ reproduksi yang penting pada lelaki adalah kelenjar testis untuk menghasilkan sperma. Baik. Dan juga saluran pengangkut untuk mengangkut sperma yang telah dihasilkan. Itu dia, sistem pembiakan lelaki dan wanita. Mungkin kita pernah belajar perkara ini ataupun perkara ini sukar untuk kita mengetahui pada peringkat usia yang sekarang kan. Doktor, terima kasih banyak-banyak. Ini baru pengenalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Kita nak rehat sekejap. Namun begitu, adakah kita akan baca sedikit komen dari Facebook? Ya, jom sama-sama kita saksikan sekejap. Ini dia, ada yang memberikan komen, topik menarik dan melalui masalah ini bertahun-tahun, dan akhirnya dikurniakan zuriat dengan cara neutral. Ada juga yang dah berusaha tapi akhirnya rezeki telah ditentukan doktor kan. Baik, kita masih lagi nakkan anda semua untuk komen, berikan pandangan dan sebagainya untuk kita utarakan, ataupun ada soalan nanti kita akan bertanyakan dengan Dr. Muriza seketika nanti. Kita nak rehat seketika, kembali selepas ini dalam Hello Doktor. Kembali dalam Hello Doktor, dan pastinya hari ini kita bercerita tentang masalah kesuburan lelaki atau wanita. Untuk episod pada 19 September pada hari ini, kita ada bawakan seorang pakar iaitu Dr. Muriza Muhammad Zain, pakar perunding ONG yang akan bercerita dengan kita, dan juga tadi dah bawakan sedikit tentang pengenalan sistem pembiakan lelaki dan wanita. Kali ini pula, antara yang bermain di fikiran kita adalah bagaimana boleh terjadinya masalah ketidaksuburan ini. Jadi jom kita bersama dengan Dr. Muriza sekali lagi. Ini dia doktor, soalan saya seterusnya, bagaimana terjadinya masalah kesuburan ini yang dikatakan abnormal? Okey, baik. Masalah kesuburan ada banyak faktor. Jadi kita sebenarnya kalau kita lihat, kita seringkali macam orang selalu rasa masalah kesuburan ini adalah masalah wanita. Tapi sebenarnya kedua-dua pasangan dia boleh menjadi punca masalah tidak subur ini. Sama ada wanita itu sendiri ataupun lelaki lah. Dalam statistik yang kita lihat kan, dan juga daripada pengalaman saya, 40% ataupun hampir 40% daripada masalah kesuburan ini adalah masalah pada lelaki, dan selebihnya adalah masalah pada wanita ya. Kita ada lebih kurang 25% wanita yang mengalami masalah, dia ada gangguan haid. Jadi gangguan haidnya tidak datang secara teratur, mungkin 3-4 bulan sekali datang haid, ataupun kadang-kadang ada yang berbulan-bulan tak datang haid. Jadi bila haid tu tidak datang, dia disebabkan oleh ovulasi ataupun pengeluaran telur yang saya cerita tadi itu tak terjadi. Jadi bila ini berlaku, maka seorang wanita itu tidak boleh hamil sebab dia tidak ada ovulasi ataupun pengeluaran telur. Dan kemudian boleh juga masalah kesuburan ini terjadi disebabkan oleh penyakit seperti jangkitan kuman yang menyebabkan kedua-dua tube fallopian. Macam kita dengar tadi, tube fallopian ni. Tube fallopian ni adalah tempat, saya selalu cakap pesakit saya, dia tempat restoran untuk dating antara sel gamet perempuan dan lelaki. Jadi kalau katakan tube fallopian ni tersumbat, maka proses
terjadi. Okey. Kemudian Doktor. ada penyakit yang kita panggil sebagai endometriosis. Endometriosis ni adalah satu penyakit di mana terjadinya cyst ataupun lapisan dinding rahim yang sepatutnya keluar setiap bulan sebagai darah haid, dia berada di tempat-tempat lain. Antara favorite place ini adalah kilang. Jadi bila dia berada dekat situ, dia akan menyebabkan kerosakan pada kilang telur itu, dia menyebabkan radang, dia menyebabkan sumbatan pada tube fallopian dan menyebabkan akhirnya seorang itu sukar untuk hamil. Ya. Dan kita Doktor? ada satu lagi. Okey, ya. Doktor, Ya, macam Izzati. sebab tadi kita melihat kepada faktor kesuburan bagi wanita, lelaki ada waktu subuh dia juga. Lelaki secara umumnya dia macam wanita dia ada waktu subuh. Waktu subuh bagi orang yang katakan kita haid dia teratur, waktu subuh dia tu adalah mid cycle, hari ke-12 sampai hari selepas ke-15 macam tu. Tetapi lelaki ni proses penghasilan sperma dia tu sentiasa terjadi. Jadi maknanya kalau kita lihat hari ini saya tengok analisa satu sperm, ejakulasi daripada ejakulasi itu, sebenarnya proses penghasilan sperm itu berlaku lebih kurang 60 hari sebelum itu. Sperm yang keluar pada hari ini, dia production dia lebih kurang 60 ke 72 hari sebelum itu. Dan dia keep on continue being produced lah. Dia sentiasa dihasilkan. Ya. Cuma apa yang kita lihat pada hari ini, ejakulasinya, production dia terjadi lebih kurang dalam 2 bulan sebelum itulah, lebih kurang 60 hari ke 72 hari. Okey. Saya tertarik pada dalam Facebook tadi kan. Ya. Dia dah cuba, tiba-tiba dia boleh pregnant dengan sendiri lah. Ada satu unexplained infertility. Unexplained infertility ni maknanya ujian asas yang kita buat untuk kesan masalah kesuburan ni, kita tak jumpa apa. Maknanya seorang perempuan tu dia ovulasi setiap bulan, fallopian tidak berupaya. Daripada ujian asas yang kita buat ni, kita tak jumpa sebab. Dan orang ni mengalami unexplained infertility. Dan kadang-kala unexplained infertility ni kita akan, memang selalunya kita akan offer rawatan lah. Sama ada kita akan buat IUI ataupun kita akan buat bagi ubat-ubatan. Tapi ada juga pesakit yang secara naturalnya dia akan pregnant. Dia akan pregnant dengan sendiri. Jadi mungkin inilah dia Maknanya Facebook tadi, kan? situasi ini juga ada kaitannya pemeriksaan yang dilakukan ataupun ujian kesuburan yang awal dilakukan, kan doktor? Baik doktor, kita nak bongkarkan satu kejadian di mana kadang-kadang kita selalu dengar kan, orang yang dah lama usaha tapi guna ubat kuat dan sebagainya untuk semata-mata ingin dapatkan zuriat, kan? Dan juga fenomena ini ataupun ajakan-ajakan ini seringkali bermainlah di pasaran dan sebagainya. Wartawan Muhammad Faris Hafifi sempat untuk melakukan tinjauan ke atas ejen yang menjual ubat kuat ni doktor, dan juga penonton-penonton Hello Doktor. Jom sama-sama kita saksikan apakah mungkin yang ingin dikongsikan melalui bingkisan ini. Isu penjualan ubat kuat bukanlah perkara baharu yang berlaku di Malaysia. Pelbagai masalah yang timbul seperti ubat kuat tidak berdaftar dan produk beracun telah dikenal pasti pihak berkuasa. Saya telah menghubungi beberapa ejen penjualan ubat kuat bagi mengetahui apakah prosedur pembelian dan kesan penggunaan ubat ini. Dunia semakin maju dan disebabkan kemajuan itulah penjualan ubat kuat ni semakin berluasa dalam talian. Kalau ikutkan dahulu hanya dijual dalam bentuk pil sahaja. Namun sekarang ini kita boleh dapati ubat-ubat kuat ni dalam bentuk lotion, minuman dan juga cecair. Dan saya membuat pemerhatian berdasarkan seorang ejen penjualan ubat kuat ini apabila saya bertanyakan soalan demi soalan, dan ada satu soalan di mana saya tanyakan bahawa adakah produk ini akan memberi kesan kepada kesuburan saya pada suatu hari nanti. Mereka menjawab dengan begitu yakin bahawa ubat mereka ini akan memberi kesan yang baik, dan juga kebanyakan ejen-ejen yang menjual ubat ini menggunakan nota lulus KKM ini untuk mempengaruhi orang. Persoalannya, sejauh manakah ubat kuat ini memberi kesan sampingan terhadap kesuburan seseorang? Faris Hafifi melaporkan untuk bongkar Hello Doktor
TV3. Itu dia segmen bongkar untuk Hello Doktor. Soalannya di sini, bagaimana ataupun sejauh mana ubat kuat ni sebenarnya memberikan kesuburan terhadap seseorang itu. Kita kembali bersama dengan doktor. Doktor, itu persoalan yang ditinggalkan dalam bingkisan ini. Mohon penjelasan doktor, silakan. Okey, baik. Ubat-ubat kuat ataupun kita panggil dalam bahasa perubatan male enhancement ya. Male enhancement ni selalunya dia digunakan untuk merangsang libido ataupun nafsu ya pada seorang lelaki. Tetapi kalau kita lihat kesan dia pada kesuburan, kadang-kadang kita perlu sangat berhati-hati sebab ubat-ubat yang ada enhancing dari segi nafsu dan ketegangan zakar dan sebagainya, kadang-kala dia mengandungi hormon-hormon seperti testosteron, dia mengandungi ubat-ubat seperti kontens yang ada dalam Viagra dan sebagainya, di mana ubat-ubat ni sebenarnya boleh merencatkan kesuburan lelaki. Kalau kita faham balik tadi saya kata sperma dihasilkan di kantor zakar kan, dan badan kita menghasilkan testosteron sendiri, badan lelaki menghasilkan testosteron, dan testosteron ini digunakan untuk menghasilkan sperma yang normal. Tetapi seandainya kita mengambil ubat-ubat tertentu ya, seperti ubat kuat dan sebagainya, kadang-kadang kontens testosteron dan juga ubat-ubat lain tu berada dalam kuantiti yang sangat tinggi, menyebabkan seorang lelaki itu memang dia kuat dari sudut, kita kata nampak dari segi tenaga batinnya kuat, tetapi dia mungkin melemahkan dari sudut kesuburan itu sebab dia mempunyai kesan dari segi boleh menyebabkan sperma itu menjadi sangat kurang ya. Saya sebenarnya secara peribadi ada pengalaman-pengalaman lah yang mana pesakit-pesakit saya menggunakan suplemen ini dengan tujuan untuk meningkatkan dari segi kecergasan lelaki dan sebagainya, tanpa mereka sedari bahawa sebenarnya dia akan mempunyai kesan yang buruk pada kuantiti dan juga kualiti sperma. Sebab itu saya sangat berhati-hatilah. Boleh memberikan kesan jangka masa panjang juga untuk kesuburan lelaki. Kita khawatir ya, kita khawatir. Kita memerlukan lebih banyak kajian sebenarnya, tetapi kita khawatir kadang-kala kesan itu bukan yang bersifat sementara, tetapi boleh mendatangkan kesan yang pulih ataupun kita takut dia tidak pulih sama sekali. Ini banyaklah kalau kita lihat macam contoh-contoh orang yang mengambil anabolic steroid ya, misalnya orang yang membina badan dan sebagainya. Dia mempunyai kandungan testosteron dan kandungan testosteron ini sebenarnya memberi kesan yang mudarat dari sudut penghasilan sperma. Sebab tu saya menasihatkanlah jadi sangat berhati-hatilah dalam menggunakan ubat-ubat pil-pil penguat ini bagi seorang yang ingin untuk mencuba hamil, sebab kita takut kesan-kesan yang negatif kepada kesuburan itu sendiri. Kan? Dan tak semua yang katanya menggunakan nota lulus KKM tu sebenar-benarnya lulus KKM. Itu yang kita khawatir juga kandungan apa yang digunakan. Baik doktor, kita nak tinjau juga di Facebook. Ada rakan kami di social media ini ingin bertanya mungkin. Muhammad Fauzan katanya, jika seseorang lelaki jarang mengalami mimpi basah dalam tempoh sebulan, adakah beliau dikategorikan dalam kalangan kurang subur, dalam golongan kurang subur? Jadi Muhammad Fauzan bertanya berkaitan dengan mimpi basah, adakah mungkin kaitannya doktor dengan kesuburan lelaki? Okey. Jadi kesuburan seorang lelaki ditentukan sebenarnya, kalau kita cakap tentang faktor subur ya, dia sebenarnya ditentukan oleh kualiti air mani. Dia bukan ditentukan sama ada dia ada ejakulasi ya dan sampai tahap bermimpi dan sebagainya, tidak. Dia ditentukan oleh kualiti air mani. Maknanya macam mana saya nak tahu seorang lelaki itu subur atau tidak? Ya, saya tak boleh tahu daripada melihat dari segi fizikal air mani yang dikeluarkan dalam biasanya kita akan bagi botol pada pesakit untuk dikeluarkan dan kita kena analisa, kena tengok melalui mikroskop. Ya, baru kita boleh tahu sama ada jumlah sperma tu normal, kualiti dia normal. Kalau jumlah sperma yang normal mengikut WHO mesti lebih daripada 15 juta per mil, mesti bergerak sekurang-kurangnya 32% yang bergerak laju dan mesti mempunyai sekurang-kurangnya 4% daripadanya yang berbentuk normal. Itu daripada analisa. Jadi kalau seorang tu bawa just air untuk sampel kita tengok, kita tak boleh mengatakan sama ada dia subur ataupun tidak. Daripada mata kasar tak boleh nak cakap. Tak boleh. Sebab tu ada satu kajian ya yang dibuat di Malaysia doktor, cuma tentang
Aha. Doktor, kita teringin nak dengarkan tentang kajian tapi selepas ini doktor boleh? Boleh. Okey, kita nak dengarkan kajian tentang berkaitan dengan kuantiti sperma dan juga bagaimana kalau kita melihat dari sudut mata kasar tidak dapat memberi kesan sama ada ianya subur ataupun tidak. Tidak boleh bergantung pada apa yang kita dapat saksikan. Kita nak lihat seketika kembali selepas ini dalam Hello Doktor. Sebenarnya ada banyak cara yang boleh dilakukan untuk masalah berkaitan dengan kesuburan ni. Antaranya IVF, iaitu bayi tabung uji, ataupun sebenarnya ia bermaksud persenyawaan di kaca, suntikan sperma intracytoplasmic atau orang panggil ICSI. Bagi mengatasi masalah yang melibatkan kesuburan lelaki itu ialah yang pertama, elakkan kepanasan pada zakah. Pakai seluar dalam yang longgar dan selalu mandi air sejuk, jangan mandi air panas. Okey, yang kedua perkara yang perlu dijauhi iaitu minuman beralkohol. Lepas tu elakkan daripada merokok, jangan makan banyak manisan. Yang ketiga, makanlah makanan yang berkhasiat, yang berzat, contohnya sayur-sayuran, banyakkan buah-buahan, ya. Yang keempat, ambillah multivitamin, contohnya vitamin D, vitamin A, vitamin C, bagus untuk meningkatkan kesuburan seseorang lelaki itu. Untuk mengatasi masalah berkaitan dengan kesuburan, semestinya berjumpalah dengan doktor untuk mendapatkan nasihat mengenai rawatan, pemakanan ataupun gaya hidup. Sebab saya percaya gaya hidup dan pemakanan yang baik mempengaruhi tahap kesuburan yang baik juga. Masalah kesuburan lelaki atau wanita, ramai yang berpendapat mungkin ada kaitannya dengan amalan gaya kesihatan dan sebagainya. Jadi mungkin adakah benar? Kita akan tanyakan bersama dengan pakar. Tapi sebelum tu, kita nak tinjau sedikit soalan dari rakan kita secara maya. Jom sama-sama kita saksikan sekejap. Ini dia, Farah Wahid. Saya nak tanya, kalau ada masalah rahim bengkak, adakah salah satu sebab susah untuk hamil? Dan apakah punca rahim bengkak? Okey, dua soalan di sini. Adakah susah untuk hamil jika ada masalah rahim bengkak dan juga punca rahim bengkak? Terima kasih Farah Wahid. Kita akan tanyakan bersama dengan Dr. Muriza. Doktor, masih lagi bersama dengan kami, Doktor. Doktor, kita sedikit ringkaskan statistik ataupun kajian tadi yang nak Doktor kongsikan. Silakan, Doktor. Okey, saya nak cakap tentang yang kajian dilakukan ke atas pengetahuan rakyat Malaysia. Kita dapati bahawa tahap pengetahuan rakyat Malaysia tentang masalah kesuburan ini adalah sederhana, ya. Misalnya saya bawa contoh yang tadi yang kita bincang pasal air mani lah. 50% orang merasakan bahawa orang lelaki itu boleh mengeluarkan air mani, maka dia adalah subur. Sedangkan sebenarnya fakta itu bukan begitulah. Kita terpaksa melakukan analisa air mani baru kita boleh tahu sama ada. Itu saya nak cakap tentang satu kajian lah. Okey, berbalik pada soalan oleh Farah Wahid. Silakan, Doktor. Kalau seorang katakan rahim bengkak, ada beberapa sebab lah boleh bengkak. Sama ada dia memang ada fibroid pada rahim itu. Kalau saya boleh tunjuk gambar, ya, fibroid ni adalah ketumbuhan dalam dinding rahim. Dan seandainya fibroid ni memang masuk dan berada di bahagian dinding rahim ni, maka dia memang akan bengkak. Ataupun fibroid ni berada di kawasan yang berdekatan dengan tube fallopian, menyebabkan tube fallopian tersumbat. Maka dia boleh mengganggu kesuburan. Kacau head kita juga. Dia kacau head juga. Pada setengah orang dia menyebabkan haid sangat banyak lah, fibroid itu. Kemudian ada satu lagi penyakit, adenomyosis, iaitu juga endometriosis dalam rahim. Itu pun akan menyebabkan rahim bengkak dan mengganggu kesuburan. Jadi kedua-dua ni kena jumpa doktor lah untuk mengesahkan, ya. Okey, soalan seterusnya, apakah punca, mungkin beberapa punca yang boleh doktor kongsikan berkaitan dengan keadaan rahim bengkak ni? Okey, seperti yang saya sebut tadi, sama ada fibroid ataupun adenomyosis. Kedua-duanya ini tidak ada kaitan dengan kita kata kenapa dia terjadi tu. Dia boleh terjadi pada mana-mana wanita. Lebih kurang kita anggap 5% wanita boleh ada endometriosis ataupun adenomyosis. Dan dia tidak berkait dengan katakan orang tu makan apa ke, semua tak ada. Dia hanya secara kebetulan terjadi. Rawatannya adalah kita kena buang ataupun melakukan pembedahan sampai ke tahap itu? Mengganggu kesuburan biasanya kita perlu buang. Kalau adenomyosis kita tidak boleh buang, tetapi kita bagi ubat-ubat untuk mengecutkan adenomyosis.
Okey doktor, kita di segmen ini kita nak juga tinjau sedikit tentang amalan gaya hidup sihat. Kerana ada yang kata, tak tahulah ini sama ada mitos ataupun fakta, lelaki tak boleh sauna sebab sauna panas, temperature badan dan sebagainya akan matikan telurnya. Ataupun lelaki tidak boleh buat apa yang benda-benda panas lah, makan makanan panas, mandi air panas. Itu mungkin memerlukan penjelasan doktor juga berkaitan dengan amalan gaya hidup ini. Right, okay. Sebenarnya ada banyak amalan gaya hidup kita yang berkait rapat dengan kesuburan. Okey. Sebab tu kadang langkah pertama apabila seorang itu sukar hamil adalah kita cuba modifikasi gaya hidup lah. Jadi antara gaya hidup kita yang saya nak tekan kat sini adalah obesiti perempuan dan lelaki mengganggu kesuburan, dan penurunan berat badan itu sendiri meningkatkan peratusan untuk dia hamil lah. Sebab apa? Sebab bila seorang wanita ataupun lelaki obes, kualiti benih yang dihasilkan tu semakin menurun, ya. Kemudian dari segi gaya hidup merokok, ya, pada lelaki memang terbukti kajian-kajian merokok akan menyebabkan seorang yang cuba untuk hamil tu ambil masa lebih lama untuk pregnant, ya. Okey. Sebab kualiti dan kuantiti sperma itu akan rosak, ya, dan juga DNA pada sperma itu juga akan rosak. Dan Doktor, amalan-amalan lain lah. Ya. Doktor, bagaimana dengan rawatan untuk kesuburan ini? Okey. Biasanya kita tengok, kita daripada rawatan ni pada lelaki misalnya masalah kesuburan tu, kita tengok dari segi macam mana analisa air mani ni, macam mana darjah keterukan ataupun abnormality dia. Okay. Kalau dia hanya sikit saja pengurangan yang dari segi jumlah sperma dia sikit saja kurang, ataupun pergerakannya kurang sedikit saja, ya, kita mungkin modifikasi tingkah laku ni lah. Lakukan senaman, bagi suplemen tertentu yang boleh meningkatkan kesuburan pada lelaki, seperti misalnya zinc, coenzyme Q10, ya, selenium. Semua itu adalah makanan-makanan yang boleh meningkatkan kesuburan kepada lelaki, ya. Tetapi kalau seandainya keterukan daripada analisa sperma tu memang sangat teruk, sangat kurang jumlah sperma dia ataupun sangat kurang sperma yang bergerak, suplemen ni mungkin boleh membantu tapi sedikit saja, dan kita perlu melakukan kaedah bantuan reproduksi seperti IVF, ICSI lah. Maknanya kita lakukan kaedah tabung uji lah. Okey, itu dia beberapa rawatan yang seperti mana doktor katakan, dan kita juga inginkan mengetahui pengalaman yang dilalui oleh pasangan ini. Sama-sama kita kenalkan Muhammad Mernan Taling dan juga Puan Zahiroh Awang kini bersama dengan kita secara maya. Kalau sekejap lagi mungkin anda dapat saksikan mereka berdua. Pasangan ini telah pun menjalani rawatan IVF untuk menimang cahaya mata pertama mereka. Jadi pastinya setiap pengalaman tu berbeza untuk setiap pasangan yang berusaha sedaya upaya untuk menghasilkan ataupun menimang cahaya mata. Jadi jom kita menyapa kedua-duanya bertiga. Apa khabar? Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Adik tu nama siapa? Echa? Aisyah. Okey Aisyah, inilah anaknya, anak kesayangan yang telah pun usaha kalian berdua lah kan menimang cahaya mata yang pertama. Alhamdulillah, mungkin kita nak tanya dulu dengan Encik Mernan. Encik Mernan, bagaimana perjalanan ini? Pastinya memerlukan usaha dan juga kalian berdua fokuskan untuk menimang cahaya mata yang pertama. Berapa lama untuk usaha ini? Okey, baik. Proses sampai ke proses untuk melahirkan anak mengambil lebih kurang 7 tahun. 7 tahun. Lepas tempoh 7 tahun, barulah kita mendapat maksudnya berjumpa dengan kita lah. Tapi sebenarnya itu ada lagi rawatan yang kita dah lalui di swasta, tetapi tidak sangat membantu sebab ialah betul keuangan yang perlu dikenakan, dan kita sebenarnya tak maklumat tentang dia punya fasilitis oleh kerajaan pasangan yang bagi kami. Adakah ini kali pertama dan terus berjaya dalam usaha untuk lakukan IVF tu? Pertama dan terus berjaya. Alhamdulillah. Dan dia perawatan pun begitu panjang dalam tempoh 3 bulan saja. 3 bulan ya?
Okey, dalam masa tempoh untuk melakukan IVF dan sebagainya itu, adakah pantang ataupun perkara yang harus dielakkanlah, saranan daripada doktor sendiri untuk menjaga kandungan, untuk memastikan ianya berhasil dan sebagainya, mungkin boleh dikongsikan juga? Baik, untuk lelaki mungkin kena jaga pemakanan, gaya hidup sihat, menjaga kesihatan, makanan, maksudnya habis tu dari segi exercise, tapi bagi untuk wanita ni macam saya pun ada supplement untuk meningkatkan bilangan sperm, sebab melalui ujian tu bilangan sperm yang saya hanya menggunakan satu makanan yang sihat. Puan Zahiroh pula mungkin nak dengar juga suara Puan Zahirohnya. Okey, usaha ini ada perancangan takkan? Sebab bila kita dah menyimpan telur tu, usaha untuk anak kedua dan sebagainya mungkin dah bermain dah terlintas di pemikiran kalian berdua. Bagaimana dengan perancangan? Mungkin ada niat untuk melakukan sekali lagi? Terima kasih. Sebenarnya memang untuk melakukan sekali lagi. Dalam proses mendapatkan yang kedua lah. Okey, kalian berdua bukan berkahwin tu dah berapa lama kalau dari awal? Kalau dari awal sekarang ni? Sekarang ni 15 tahun. Okey, jadi anaknya umur berapa? Sekarang anak umur dah 6 tahun lah. 6 tahun. Okey, terima kasih banyak-banyak berkongsi bersama dengan kami. Jadi kita harapkan yang terbaik untuk semua, untuk kalian bertiga. Bye Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu dia pasangan ataupun keluarga bahagia juga mencuba rawatan IVF ni sebagai salah satu rawatan yang berpotensi ataupun insya-Allah lah kan, ini antara usaha yang dilakukan untuk menimang cahaya mata rawatan IVF. Okey, kita nak kongsikan bersama dengan anda semua. Ini komen dari rakan kita di Facebook, Dina Mar. Assalamualaikum, saya ada anak 13 tahun dan baru berkahwin semula di usia 39 dan mencuba untuk hamil. Adakah saya berpotensi untuk hadapi masalah kesuburan walau pernah beranak? Suami pernah berkahwin dulu 3 tahun tiada anak. Okey, beberapa info kita dapat di sini dan ada satu soalan. Kita akan tanyakan bersama dengan Dr. Muzirah seketika nanti. Kita nak rehat dulu. Hello doktor. Masih lagi bersama dengan kami dalam Hello Doktor. Masalah kesuburan lelaki atau wanita, itulah topik yang dari awal tadi kita bincangkan sampai ke peringkat ini. Kita dah ke lebih kurang nak pengakhiran juga. Kita bertanyakan, kita dah tahu pengenalan bagaimana dengan keadaan ini boleh berlaku, punca ataupun rawatan. Kita nak tinjau pula, tadi kita dah kongsikan sebelum kita rehat seketika, soalan dari rakan kita ni, Dina Mar. Sekali lagi saya bacakan soalannya. Assalamualaikum, saya ada anak 13 tahun dan baru berkahwin semula di usia 39 dan mencuba untuk hamil. Adakah saya berpotensi untuk menghadapi masalah kesuburan walaupun pernah beranak? Suami pernah berkahwin dulu, 3 tahun tiada anak. Okey, kita akan tanyakan bersama dengan Dr. Murizah kini bersama dengan kita. Doktor okey lagi doktor ya? Boleh. Okey doktor. Untuk Doktor, Puan, ya silakan. untuk Puan Dina, macam kita sebut tadi, dia mengalami kita kata secondary victory. Dia dah ada anak, tapi sekarang dalam perkahwinan yang baru. Jadi dia perlu memeriksa semula tahap kesuburan. Walaupun dia dah ada anak, tapi itu 13 tahun yang dahulu. Jadi kita kena tahu sekarang ni sama ada dia masih subur ataupun tidak. Jadi ada satu concern dekat situ dari segi faktor usia ya. Kalau kita lihat kesuburan seorang wanita dan juga seorang lelaki, dia akan menurun dengan penurunan usia. Tetapi dia lebih ketara pada seorang wanita lah. Di mana wanita ni peak waktu kesuburan dia tu adalah antara umur 22 ke 28. Selepas umur 30 dia ada satu drop dalam kesuburan. Selepas 35 dia akan ada lagi satu drop dalam kesuburan. Dan bila dia menghampiri umur 40 dan sebagainya itu, kita akan piken. Okey. Bermakna tak boleh rawatan ya. Kita boleh buat rawatan, kita cuba cek dulu tahap kesuburan dia dengan kita melakukan dia berapa banyak
lagi simpanan telur yang dia ada. Kita boleh buatnya melalui ujian darah yang kita panggil sebagai AMH. Jadi kita boleh tahu dari segi baki simpanan telur yang ada. Doktor, apa yang mungkin bermain yang menjadi kekangan untuk pasangan pergi melakukan ujian kesuburan bagi pendapat doktor sendiri? Okey. Saya rasa kalau dulu kita ada banyak stigma lah untuk datang memeriksa pasangan tu takut untuk tampil ke hadapan. Tapi saya rasa saya agak gembira sekarang ni sebab kita dapati bahawa orang lebih ramai terbuka untuk bercakap tentang masalah kesuburan ini dan lebih ramai sebenarnya tampil ke hadapan. So cuma saya rasa dari segi knowledge lah, dari segi pengetahuan. Mungkin ada orang rasa okey tak apa, tunggu dulu 5 tahun. Sedangkan tak, kita nak minta datang lebih awal. Macam kita takrif tadi, setahun cuba tak dapat terus berjumpa. Sebab apa? Sebab lebih cepat rawatan kesuburan, lebih cepat peratusan untuk berjaya, lebih tinggi peratusan untuk berjaya. Jadi kita haraplah dengan kesedaran yang ada, pengetahuan yang ada dan melalui program-program yang kita adakan seperti ini, lebih ramai orang untuk tampil untuk berjumpa dengan doktor. Tak perlu malu ya, tak perlu malu. Dan bila berjumpa itu kita nak berjumpa sebagai satu union lah. Pasangan perempuan dan lelaki, bukan saja perempuan datang tetapi juga lelaki. Sebab matlamat tu adalah matlamat yang dikongsi bersama kan. Nak dapat anak tu adalah is a couple decision, dia tak boleh ada satu bukan side seorang saja. Yeah. Doktor, bila kita cakap pasal perkara ini, pastinya ini amat berat ya, sensitif juga bila mereka yang dah lama tak dapat zuriat kan saling menuding antara satu sama lain, siapa yang salah, siapa yang tak subur dan sebagainya. Perkara yang kita nak kongsikan di sini adalah rawatan yang mungkin boleh dikongsikan. Untuk IVF lah contohnya, siapa yang sebenarnya sesuai? Tadi kita dengar pasangan tu dah 7-8 tahun. Ada yang mungkin 4-5 tahun baru berusaha. Adakah mereka juga selalunya diberikan solusi untuk melakukan rawatan IVF ini? Ataupun ada rawatan lain yang boleh dicuba terlebih dahulu? Okey. Tak semua pasangan yang suka hamil kita terus buat IVF ya. Kita kena faham IVF ni adalah rawatan untuk pesakit tertentu. Banyak lagi kaedah-kaedah yang lebih simple untuk membolehkan seorang wanita hamil. Paling simple, senang cakap tapi susah sikit nak buat adalah turun berat badan lah. Turun berat badan pada setengah orang, misalnya kalau dia ada penyakit yang kita panggil sebagai PCOS, dia tak boleh keluar telur, dia turun berat badan, kebanyakan orang boleh mengandung dengan sendiri. Itu simple lah. Tetapi kita juga ada rawatan ubat-ubat. Makan ubat untuk menghasilkan lebih banyak telur. Melakukan prosedur yang lebih ringkas seperti IUI ataupun permainan beradas di mana dia lebih murah dan lebih mudah dilakukan. Dan akhir sekali barulah IVF. Tapi IVF ni bagi setengah orang, walaupun dia baru berkahwin setahun atau 2 tahun, dia perlu melakukan IVF. Misalnya, dia memang mempunyai, dia tak boleh secara biasa ataupun buat IUI. Dia memang kena melalui. Itulah yang dikatakan doktor tadi, abnormality dia sangat ketara kan? Ya. Okey doktor, apakah faktor kejayaan bagi rawatan kesuburan ini bagi setengah pasangan itu? Right. Sebenarnya faktor kejayaan, kalau kita cakap tentang IVF lah ya, faktor kejayaan IVF bergantung kepada satu perkara yang paling utama, iaitu umur wanita. Ya. Kalau seorang wanita yang berumur bawah 30 tahun, dia melakukan IVF, persentage dia untuk hamil boleh menghampiri 60 ke 70%. Berbanding dengan kita buat IVF pada seorang wanita yang berumur 40 tahun, peratusan dia mungkin hanya 10 ke 15%. Itu satu faktor yang sangat-sangat penting lah ya. Dan kedua adalah faktor apa yang menyebabkan dia tidak subur. Ya, kalau dia misalnya mengalami masalah misalnya endometriosis dan sebagainya, mungkin peratusan itu akan sedikit kurang dibandingkan dengan orang yang mempunyai masalah keabnormalan pada sperm. Sperm lebih senang kita deal sebenarnya. Sebab kita kena tahu juga kan, nak lakukan rawatan IVF ni bukan murah. Itu yang pertama sekali kan. Jadi kita nak saksikan juga seorang rakan Facebook kita ramai hari ini yang meninggalkan persoalan. Cik Ros, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, setiap kali saya hamil, mesti kandungan saya tak bertahan lama. Dan dua kali kandungan saya tak menjadi. Allah. Sedangkan jarak untuk hamil semula itu agak panjang. Adakah disebabkan sperma yang dihasilkan tak berkualiti ataupun rahim saya yang bermasalah? Allah, okey. Ini dia. Silakan doktor. Okey. Ya, bagi pesakit yang mengalami masalah
keguguran yang kerap, dia sebenarnya bukan kita kategorikan sebagai tidak subur. Dia subur, cuma dia ada recurrent miscarriage. Dia kerap gugur. Dalam keadaan macam ni, faktor-faktornya adalah berbeza daripada faktor tidak subur. Ada ujian-ujian tertentu, termasuk ujian darah dan sebagainya, yang perlu kita lakukan untuk melihat kenapa janin itu tidak boleh bertahan. Adakah di sana ada masalah genetik, ada masalah autoimun pada ibu, ya? Jarang ataupun saya kata selalunya tidak ada kaitan dengan sperma. Sebab apa? Sebab the fact that dia boleh mengandung, maknanya sperma itu berupaya untuk mensenyawakan telur itu. Jadi biasanya sperma ini adalah sperma yang normal. Ya. So jadi untuk puan ini dia ada ujian-ujian tertentu yang doktor perlu lakukan. Ya. Termasuk ujian darah dan sebagainya. Situasi ini macam kadang-kadang bila kita sendiri nak pergi melakukan ujian kesuburan itu agak sukar nak buat keputusan untuk mengetahui sebenarnya keputusan lelaki ataupun perempuan yang tidak subur. Jadi ketika melakukan ujian kesuburan itu apa yang kita perlu expect, doktor, dari kita sebagai pasangan yang ingin melakukan? Okey, selalunya pada consultation yang pertama, doktor akan mengambil riwayat. Antara riwayat yang penting misalnya haid, masalah senggugut dan sebagainya. Kemudian ada 2 ujian yang penting yang kita boleh lakukan pada setting yang pertama itu. Iaitu kita melakukan ujian scan daripada faraj. Sebab transvaginal scan ataupun scan daripada faraj ni akan memberi maklumat yang sangat banyak tentang rahim, sebarang keabnormalan pada rahim, sebarang sis kalau dia ada, sebarang jumlah telur yang ada, ya. Doktor berpuas hati, maka dia akan membuat ujian analisa sperma. Daripada itulah baru kita akan proceed dengan rawatan dan ujian-ujian yang seterusnya. Baik. Jadi ni dua ujian asas yang saya rasa agak simple yang boleh dibuat dalam satu setup yang senang lah kiranya. Kan hanya perlukan keputusan bersama. Okey, doktor, kita nak tinjau lagi seorang lagi bertanya di Facebook. Kali ini Hizbullah bin Zubair. Harap saya sebut dengan betul, ya. Betul. Saya nak bertanya di mana boleh saya buat ujian kesuburan lelaki dan perempuan? Adakah kosnya sangat mahal? Okey, terima kasih di atas soalan ini. Doktor, mungkin ada idea sedikit nak berikan gambaran kat mana boleh buat dan juga kosnya berapa? Okey, untuk Cik Hizbullah yang bertanya, sebenarnya semua klinik sakit puan dan juga klinik-klinik pakar wanita di luar berserta dengan makmal-makmal boleh melakukan ujian kesuburan lelaki lah. Iaitu kita hanya melakukan analisa air mani ataupun sperm analysis, ya. Dan biasanya kosnya tidak mahal. Kalau di swasta anggarannya mungkin sekitar 60 ke 80 ringgit untuk satu ujian analisa sperma. Di hospital kerajaan dia mungkin sekitar 5 ringgit untuk pendaftaran. Sementara untuk perempuan, ujian-ujian kesuburan yang saya sebut tadilah, iaitu kita melakukan scan dan juga mungkin kalau kita perlu kita melakukan ujian-ujian darah. Dan ini juga kalau di klinik swasta kita So jadi untuk ujian asas tu dia tidak mahal. Tetapi terusnya bergantung kepada apa yang kita diagnose. Selanjutnya bergantung kepada apa yang kita jumpa. Itu dia penjelasan yang cukup baik sekali. Terima kasih banyak-banyak, doktor. Hari ini macam-macam kita mengetahui tentang masalah kesuburan. Kadang-kadang bagi mereka, dan terima kasih juga kepada semua yang bertanya. Doktor, sampai sini sahaja masa yang kita ada. Terima kasih banyak-banyak setiap soalan yang dijawab oleh doktor. Nasihat doktor lah kepada mereka yang mungkin ada lagi skeptikal untuk melakukan. Kan ada yang rasa macam berjaya ke, boleh ke ni nak dilakukan. Dan lambat-lambatkan lagi, macam doktor kata, mungkin akan beri impak pula kepada masalah kesuburan itu sendiri. Silakan. Masalah saya bagi pasangan yang telah mencuba, jangan tunggu lama, ya. Setahun mencuba, jangan takut untuk berjumpa doktor, ya, dan segera berjumpa doktor untuk kita, ya. Dan lebih awal kita melakukan rawatan, peratusan kita untuk berjaya adalah lebih tinggi. Dan satu lagi saya nak nasihatkan pada pasangan-pasangan yang telah mencuba tetapi belum berupaya untuk hamil, jangan putus asa. Sebab satu kajian yang dilakukan di luar negeri menunjukkan pesakit yang keep on doing treatment, yang selalunya tanpa putus asa, kebanyakannya akan berhasil untuk mengandung, ya. Kecuali dalam kes-kes di mana dikatakan bahawa kita tidak boleh melakukan apa-apa. Ada kes, ya, yang mana kita tak boleh melakukan apa-apa. Misalnya dia tak ada langsung benih pada perempuan ataupun pada lelaki, maka kita tak boleh nak buat apa-apa. Tetapi selagi doktor belum berputus asa,
pesakit tidak seharusnya berputus asa, insya-Allah. Selagi itu ada peluang. Terima kasih banyak-banyak doktor bersama dengan kami. Okey, Assalamualaikum doktor. Jaga Sama-sama. diri. Stay Waalaikumsalam. safe, insyaAllah. Terima Okay, itu kasih. dia Dr. Murizah Muhammad Zain, pakar perunding ONG, Jabatan ONG Hospital Sultanah Bahya, Alor-Star Kedah. Itu dia berkongsi dengan kita hari ini. Harap-harapkan perkongsian hari ini memberikan manfaat kepada anda semua. Tak kira lah yang sedang berusaha ataupun dah lama inginkan tapi masih lagi belum gagal ataupun belum berjaya ataupun gagal. Kita harapkan yang terbaik untuk anda semua. Dan seperti mana yang kita dapat konkludkan ataupun konklusi daripada perbincangan kita, selagi ada chances yang dikatakan oleh doktor itu, selagi itu anda mungkin berpeluang untuk menimbang cahaya mata. Okey, topik kesuburan ni nampaknya memberi kesan juga kan. Ramai yang bagi feedback. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang berkongsi soalan, pengalaman anda di ruangan komen. Jangan lupa untuk follow kami di Hello Doktor TV3 Facebook, sebab kita akan muat naik segala poster. Setiap minggu yang kita akan bawakan topik-topik kita perlukan anda punya persoalan dan juga pandangan. Okey, jaga diri baik-baik. Kita jumpa minggu depan waktu yang sama. Assalamualaikum. Saya Ani Mizati. Bye.